Assalamualaikum kepada Puan Umi Raida Awang Zaki selaku pensyarah saya. Saya Fitriani binti Asnawi akan membentangkan pembentangan individu, falsafah dan isu semasa. Saya akan membuat pembentangan berkaitan tentang senario 3 yang telah diberikan. Di dalam senario 3 tersebut, telah dikemukakan soalan iaitu para saintis dan pakar alam sekitar tidak perlu fikir tentang faktor metafizik seperti kehendak Tuhan atau faktor fisikologi seperti kehendak manusia yang rakus mengeksploitasi alam. Di dalam kenyataan tersebut, kami telah diminta untuk mengemukakan pendapat kami sama ada kami bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan kenyataan yang telah diberikan. Sebelum saya meneruskan penerangan saya, sama ada saya bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut, terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang definisi bencana. Bencana ialah bahaya yang semula jadi atau buatan manusia yang memberi impak kepada sesuatu penduduk. Menurut pandangan Islam, bencana yang melanda sesuatu tempat adalah kerana perbuatan yang dilakukan oleh manusia di bumi Allah. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di dalam surah ini, dapatlah kita lihat bahawa setiap bencana yang berlaku adalah kerana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ianya berlaku? Kerana kemungkinan Allah ingin menunjukkan kebesarannya kepada hamba-hambanya yang menetap di buminya. Dan bukan itu saja, Allah ingin memperingatkan kepada manusia sebagai khalifah yang menetap di bumi Allah ini, kita mempunyai tanggungjawab iaitu menjaga alam yang telah Allah berikan kepada kita. Kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala bertanggungjawab untuk mencintai alam, menjaga alam dengan sebaik mungkin. Tapi apa yang berlaku pada masa kini, manusia semakin tamak untuk mengeksploitasi alam. Mereka merasakan mereka adalah paling berkuasa di bumi Allah ini. Maka dari itu, satu persatu Allah telah tunjukkan kebesarannya kepada hamba-hambanya di bumi ini dengan menurunkan beberapa ujian kepada kita. Sebagaimana yang kita lihat baru-baru ini, bermula daripada 2019, begitu dahsyat Allah SWT menunjukkan kebesarannya kepada kita, hamba-hambanya. Itulah sedikit sebanyak definisi berkaitan bencana. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang antara contoh bencana besar yang melanda Malaysia sejak tahun 2019. Pada setahun sebelumnya, Malaysia telah pun mendapat beberapa bencana. Tetapi bermula daripada 2019, kita telah diduga dengan beberapa bencana yang berterusan. Sebagai contoh seperti wabak penyakit COVID-19 mula tersebar pada tahun 2019. Ketika wabak penyakit ini tersebar di Malaysia, kita telah menghadapi beberapa masalah. Yang pertama, masalah kesihatan. Yang kedua, masalah bekalan makanan. Yang ketiga, masalah keuangan. Okey, yang kedua ialah bencana banjir pada Disember tahun 2021 yang melibatkan beberapa daerah seperti Kuala Lumpur, Shah Alam, Hulu Langat, Kelantan, Pahang dan yang lain-lainnya. Okay, seperti yang kita ketahui bahawa bencana banjir ini perkara biasa yang dilalui oleh penduduk-penduduk di pantai timur. Tetapi bukan untuk penduduk-penduduk di daerah Selangor dan juga Kuala Lumpur kerana ianya sangat-sangat jarang berlaku. Pada tahun 2021 kita telah digemparkan dengan banjir yang sangat dahsyat yang telah meragut beberapa nyawa dan telah memusnahkan harta benda
rakyat di Malaysia. Okey, yang ketiga ialah kebakaran besar di Tawau Sabah pada 17 Mac 2021. Sebanyak 700 buah rumah yang telah terkorban akibat daripada kebakaran tersebut. Okay, yang seterusnya pula ialah tanah runtuh di Jalan Simpang Pulai, Blue Valley, Cameron Highland pada Disember 2021. Berikut ialah beberapa kesan yang dihadapi oleh mangsa-mangsa bencana alam. Yang pertama ialah bencana wabak penyakit COVID-19. Antara kesan yang berlaku adalah telah meragut banyak nyawa. Yang kedua ialah perubahan hidup yang ketara. Yang ketiga ialah ekonomi dunia merosot. Yang keempat ialah manusia bergantung kepada perubatan yang dikaji dalam jangka masa yang singkat. Okey, yang seterusnya ialah banjir. Ketika banjir ini berlaku, telah kehilangan banyak harta benda. Yang kedua, kemerosotan ekonomi keluarga. Yang ketiga, beberapa nyawa yang terkorban. Okey, yang keempat ialah berlaku pergaduhan antara kerajaan dan rakyat. Perkara ini adalah perkara yang sering berlaku jika apa sahaja bencana yang melanda negara. Kerajaan akan dipersalahkan, rakyat akan menuntut hak mereka kepada kerajaan untuk kerajaan itu bantu mereka, meringankan beban mereka. Sudah pasti akan berlaku perbalahan antara kerajaan dan juga rakyat pada ketika itu. Sebagai yang kita dapat lihat pada Disember 2021 ketika banjir melanda beberapa daerah, kerajaan dipersalahkan oleh rakyat kerana mereka tidak turun padang untuk membantu rakyat, meringankan beban rakyat ketika itu. Malah rakyat sendiri yang membantu rakyat pada ketika itu untuk melakukan pembersihan, menyebarkan bekalan makanan, menyebarkan bantuan untuk pembersihan dan sebagainya. Jadi rakyat merasa kerajaan tidak bertanggungjawab kepada mereka dan maka dari itu berlakulah pergaduhan antara rakyat dan juga kerajaan. Bencana yang seterusnya ialah kebakaran. Jika kebakaran berlaku, kesan apa yang akan dihadapi oleh masyarakat? Yang pertama ialah kehilangan harta benda. Harta benda seperti rumah, kenderaan, dokumen dan juga perabot yang terdapat di dalam rumah tersebut. Okey, yang kedua ialah banyak nyawa yang terkorban. Jika berlakunya kebakaran, sudah pasti kita akan berasa panik dan takut. Kita tidak tahu apa yang perlu kita lakukan jika situasi tersebut berlaku. Jadi ada individu yang akan tersekat di dalam rumah tersebut sehingga berlakunya sesak nafas dan seterusnya rumah akan dijilat api sehingga meninggalkan debu. Okey, yang ketiga ialah pembelajaran hidup meningkat. Jika berlakunya kebakaran, kita akan memperbaiki segala harta benda yang telah terjejas seperti rumah. Kita akan membangun rumah kita kembali, kita akan membeli segala perabot untuk melengkapi isi rumah tersebut. Okey, yang seterusnya ialah tanah runtuh. Ketika tanah runtuh berlaku, kesan apa yang akan terjadi kepada masyarakat? Yang pertama ialah sektor pelancongan dihentikan seketika. Okay, yang kedua ialah banyak kenderaan dan nyawa yang terkorban. Okay, yang ketiga ialah pembersihan memakan masa yang lama. Okay, yang keempat, kerosakan jalan raya. Seterusnya, saya akan menerangkan maksud metafizik. Metafizik adalah satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti, apa yang wujud di dunia ini, dan susun aturnya. Metafizik juga adalah kajian tentang alam gaib, fenomena yang dicerap di alam nyata, secara langsung atau tidak langsung, dan kaitannya dengan hukum-hukum tabi'i alam fizikal. Metafizik telah mengutarakan soalan seperti apa itu kebenaran? Adakah Tuhan wujud? Siapa itu manusia? Adakah dunia itu semata-mata terdiri daripada jisim sahaja? Dan yang terakhir ialah adakah manusia mempunyai akal? Apakah hubungan antara akal dan tubuh?
menerangkan dengan lebih lanjut hubung kait antara metafizik dan juga bencana alam, saya akan menceritakan antara kisah yang menunjukkan bencana itu berlaku kerana kebesaran Allah Subhanahu wa Taala. Yang pertama ialah kaum Nabi Lut, telah diceritakan dalam surah Al-Syu'ara ayat 160, surah An-Naml ayat 54, surah Al-Hijr ayat 67, surah Al-Furqan ayat 38 dan juga surah Al-Qaf ayat 12. Di dalam surah-surah ini telah diceritakan umat Nabi Lut terkenal dengan perbuatan menyimpang, iaitu hanya menginginkan pasangan sejenis. Walaupun diberikan peringatan, mereka tetap tidak mahu kembali ke pangkal jalan. Allah akhirnya menurunkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat serta angin kencang dan hujan batu sehingga menghancurkan tempat tinggal mereka. Akhirnya mereka tertimbus di bawah runtuhan rumah mereka sendiri. Okay, yang kedua ialah kisah kaum Nabi Syuaib. Telah diceritakan dalam surah At-Taubah ayat 70, Al-Hijr ayat 78, surah Taha ayat 40 dan surah Al-Hajj ayat 44. Di dalam surah-surah ini telah diceritakan Nabi Syuaib diutuskan kepada kaum Madian. Kaum Madian ini dihancurkan oleh Allah kerana mereka suka melakukan penipuan dalam perniagaan. Allah pun mengazab mereka dengan udara panas yang melampau. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang ketiga pula ialah kisah kaum Tubal. Telah diceritakan dalam surah Ad-Duha ayat 37. Di dalam surah ini telah diceritakan Tubal adalah nama raja yang berasal dari bangsa Himyar yang beriman. Namun kaumnya sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Taala dan mereka berkelakuan melampaui batas. Maka Allah menimpa azab kepada mereka sehingga binasa. Peradaban mereka sangatlah maju. Okay? Kaum Tubani adalah antara kaum yang mempunyai sektor ekonomi yang sangat maju pada zaman tersebut. Salah satunya adalah empangan air yang besar dan sangatlah canggih. Okey, kisah teladan yang terakhir ialah kaum Sabah. Telah diceritakan dalam surah Sabah ayat 15 sehingga 19. Di dalam surah tersebut telah diceritakan mereka diberikan pelbagai kenikmatan berupa kebun yang ditumbuhi pohon yang rindang untuk kemakmuran rakyat Sabah. Oleh sebab mereka enggan menyembah Allah Subhanahu wa Taala walaupun diingatkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Akhirnya empangan Ma'arib dimusnahkan dengan banjir yang besar. Okey, di sini daripada kisah tauladan ini dapatlah kita lihat bahawa Allah Subhanahu wa Taala tidak akan menurunkan bencana kepada hamba-Nya jika hamba-Nya taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa Taala. Jika hamba-hamba-Nya mengingkari segala suruhan Allah Subhanahu wa Taala, maka Allah akan menurunkan bencana berupa peringatan kepada hamba-hamba-Nya. Kesimpulan daripada pembentangan saya sebentar tadi, kenyataan senario 3 tersebut adalah bertentangan dengan kefahaman saya. Oleh itu, saya tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut kerana terdapat banyak perkara yang berkait dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Taala dan juga ilmu metafizik yang menjadi punca bencana alam berlaku. Hal ini bukanlah untuk saya menentang segala kenyataan yang dibentangkan oleh saintis, tetapi ada beberapa perkara yang kita perlu melihat ke arah ilmu metafizik itu sendiri, seperti perkara gaib yang berlaku. Bencana, ada beberapa kenyataan yang dibentangkan oleh saintis yang mereka sendiri tidak tahu punca berlakunya bencana alam itu berlaku. Maka dari itu, saya sangat tidak bersetuju dengan kenyataan yang diberikan di dalam senario 3. Okey, itu sahaja pembentangan daripada saya berkaitan dengan senario 3 yang telah diberikan oleh Puan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.